Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Apa khabar anak-anak? Harap semuanya sihat ya, insya-Allah. Hari ini kita sambung pelajaran bahasa Arab kita. Kita masuk tajuk yang seterusnya, tajuk baru. Hayya nashtariku fi al-anshitati al-lasafiyah. Hayya nashtariku fi al-anshitati al-lasafiyah. Hayya, mari, nashtariku, kita menyertai, fi, di dalam, al-anshitati, aktiviti al-lasafiyah, kurikulum. Jadi dalam tajuk ini kita belajar berkaitan dengan kurikulum. Okey, Ustaz nak buat sedikit penerangan secara ringkas, secara seimbas lalu tentang tajuk kita tentang kurikulum, aktiviti kurikulum. Cuba kamu tengok gambar dalam video ini tengok tajuk dia tu atas tu, al-anshitati al-lasafiyah, aktiviti kurikulum. Okey Ustaz buat nota ni berdasarkan bahan yang tercatat di dalam buku teks. Mungkin yang sebenarnya mungkin luas lagi perbincangan dia. Cuma Ustaz bincangkan, Ustaz terangkan apa yang tercatat dalam buku teks kamu. Okey, al-anshitati al-lasafiyah, aktiviti kurikulum. Cuba kamu tengok dalam gambar tu, dipecahkan kepada dua. Dipecahkan kepada dua. Tengok anak panah tu, kiri dan kanan yang warna kuning tu. Anak panah warna kuning atas dia boleh dipecahkan kepada dua. Yang pertama sebelah kanan, kamu tengok sebelah kanan tu, sebelah kanan kamu tu, al-firqatu ataupun an-nadi. Al-firqatu ataupun an-nadi. Aktiviti kurikulum jenis pertama dipanggil al-firqah an-nadi, iaitu persatuan dan kelab. Berkaitan dengan persatuan dan kelab. Itu jenis yang pertama. Nanti kita tengok uraian dia nanti. Ini secara imbas lalu dulu. Okey. Aktiviti kurikulum pertama berkaitan dengan persatuan dan kelab. Yang kedua, sebelah kiri kamu, yang warna biru tu, aktiviti kurikulum juga ada yang jenis ar-riyadatu, sukan. Sukan. Yang tadi persatuan dan kelab, itu satu jenis. Yang kedua, sukan yang berbentuk sukan. Boleh. Ataupun kita panggil sukan dan permainan. Tak apalah, mana yang kamu senang faham. Okey. Ustaz ulang balik. Aktiviti kurikulum boleh dipecahkan kepada dua bentuk. Yang pertama, al-firqatu au an-nadi. Jenis pertama kita panggil persatuan atau kelab. Persatuan atau kelab. Yang kedua, ar-riyadah, iaitu sukan ataupun sukan dan permainan. Okey, boleh. Okey, setiap satu tadi, sukan persatuan dan kelab dan sukan itu, dia ada pecahan ni pula. Ustaz pecahkan ni mengikut mengikut buku teks kamu, supaya kamu faham konteks buku teks, penggunaan buku teks. Okey, kita tengok satu-satu. Kita tengok yang pertama. Okey, kita tengok yang warna kuning tu. Okey, kita tengok yang kuning. Okey, yang pertama, al-firqatu au an-nadi. Kita tengok persatuan dan kelab. Okey, persatuan atau kelab dipecahkan kepada dua pula. Dipecahkan kepada dua. Yang pertama sebelah kanan, al-firqatu au al-jam'iyatu. Firqah au al-jam'iyah, iaitu kita terjemahkan persatuan. Kita terjemahkan persatuan. Biasanya kita gunakan al-firqah atau al-jam'iyah ni biasanya untuk bahasa Arab digunakan untuk persatuan unit beruniform.
digunakan untuk persatuan berkaitan dengan unit uniform. Contohnya Persatuan Pengakap, Persatuan TKRS, Persatuan Puteri Islam dan sebagainya, yang berkaitan dengan badan uniform lah. Kamu faham kan situasi di sekolah tu? Persatuan unit uniform yang ada dekat sekolah tu. PBSM, Persatuan Bola Sabit Merah dan sebagainya lah. Ustaz tak nak ulang panjang-panjang. Nanti kita tengok contoh dia. Okey, itu jenis pertama. Persatuan atau kelab jenis pertama dipanggil persatuan al-firqah atau al-jama'iyah. Nanti tengok uraian lepas ni. Yang kedua jenis an-nadi. An-nadi kita terjemahkan kelab. Tadi persatuan persatuan dalam konteks buku bahasa Arab dia gunakan untuk persatuan berkaitan dengan unit uniform. Okey, yang kedua an-nadi, kelab. Okey, an-nadi bila digunakan perkataan an-nadi ni, bila digunakan kelab ni. Dalam bahasa Arab biasanya kelab ini, an-nadi ni digunakan untuk kelab bahasa atau selain daripada unit uniform. Kita tak panggil kelab pengakap, kelab TKRS. Kelab ni selain daripada unit uniform. Contohnya untuk bahasa, contohnya kelab bahasa Arab, kelab bahasa Inggeris, ataupun kelab-kelab lain lah yang berkaitan dengan mata pelajaran, contohnya kelab sains dan matematik, kelab sejarah dan sebagainya, ataupun mungkin berkaitan dengan sukan permainan, mungkin kelab bola sepak, kelab bola jaring dan sebagainya. Boleh anak-anak? Okey, Ustaz ulang balik. Warna kuning, persatuan dan kelab dipecahkan kepada dua. Yang pertama dipanggil persatuan ataupun dalam bahasa Arab al-firqatu al-jama'iyatu. Biasanya digunakan untuk persatuan unit uniform. Yang kedua an-nadi, iaitu kelab, kita terjemahkan kelab. Biasanya digunakan untuk selain daripada unit uniform, untuk bahasa ataupun sukan permainan dan sebagainya lah, ataupun mata pelajaran. Okey, kita berpindah kepada penerangan unsur kedua dalam dalam aktiviti co-curriculum. Okey, Ustaz dah cakap tadi unsur kedua ataupun pecahan kedua daripada aktiviti uniform iaitu ar-riyadah, sukan. Okey, sebagaimana persatuan dan kelab dipecahkan kepada dua, dalam sukan juga dipecahkan kepada dua. Ini konteks bahasa Arab. Mungkin bahasa Melayu mungkin tak ada pecah. Ustaz ikut pecahan ini berdasarkan uraian dalam buku teks kamu. Okey, sukan. Untuk sukan, aktiviti co-curriculum berbentuk sukan ini dalam buku teks kamu bahasa Arab dipecahkan kepada dua. Yang pertama al-musabaqah. Musabaqah, pernah dengar perkataan musabaqah kan? Al-musabaqatu iaitu pertandingan, dan yang kedua al-mubaratu, perlawanan. Satu pertandingan musabaqah, yang kedua perlawanan. Kalau dari segi bahasa Melayu macam sama. Okey. Sebab itulah Ustaz terpaksa buat penerangan ni supaya lebih jelas. Lebih jelas tentang penggunaan dia. Penggunaan perkataan yang sesuai dalam bahasa Arab. Okey. Okey. Sukan yang berbentuk musabaqah, bentuk pertandingan, buat catatan. Ustaz buat catatan dekat bawah tu. Biasanya digunakan untuk acara sukan individu. Biasanya ia berkaitan dengan perseorangan lah. Sukan perseorangan. Lumba lari, lompat tinggi, lompat jauh dan sebagainya. Itu selalunya digunakan untuk sukan macam tu. Sukan individu biasanya. Okey. Bukan semuanya. Ustaz tulis biasanya. Kebiasaan digunakan untuk sukan-sukan individu.
perseorangan. Okey. Manakala al-mubaratu, sukan yang bentuk perlawanan, semua ada lawan kan, semua bertanding, tapi penggunaan perkataan itu kena faham. Okey, al-mubaratu perlawanan, sukan mana bentuk perlawanan. Bahasa Arab biasanya digunakan perkataan al-mubaratu tu untuk sukan jenis, iaitu acara sukan berkumpulan yang berpasukan. Contohnya bola sepak, awak tak main seorang-seorang. Ada pasukan dia, satu tim dia, satu kumpulan dia. Sukan bola jaring, sukan bola baling, bola tampar dan sebagainya. Boleh anak-anak? Okey, yang pertama musabaqah, pertandingan, biasanya digunakan untuk sukan individu. Yang kedua mubarah, al-mubaratu, sukan berbentuk perlawanan. Biasanya penggunaan dia dalam bahasa Arab digunakan untuk sukan yang berpasukan tu. Berpasukan, berkumpulan ramai. Bola sepak, bola jaring, bola tampar, kan dia ada tim dia tu. Okey, itu konteks penggunaan dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu mungkin biasa saja kan. Sukan-sukan lah, tak kisahlah individu ke kumpulan ke apa ke. Okey, kita sambungkan. Kita sambung penerangan kita dengan lebih detail lagi, dengan lebih terperinci. Okey. Ini kita masuk pembincangan seterusnya, al-firqatu au an-nadi. Perbincangan tentang persatuan dan kelab. Okey. Persatuan dan kelab. Tadi Ustaz cakap persatuan ataupun al-firqah dalam bahasa Arab ni dia selalunya berkaitan dengan unit uniform, persatuan unit uniform. Manakala kelab tadi Ustaz terang berkaitan dengan bahasa, mata pelajaran ataupun benda lain lah. Mungkin berkaitan dengan sukan tadi. Okey, ini dalam konteks buku teks awak. Tolong dengar. Benda ni ada dalam buku teks, cuma Ustaz susun supaya lebih jelas. Ustaz susun macam ni supaya lebih senang faham. Okey, tengok sebelah kanan dulu. Al-firqatu au al-jam'iyatu, persatuan. Dua perkataan digunakan untuk persatuan. Yang pertama al-firqatu ataupun al-jam'iyatu. Tapi al-jam'iyatu tu dia penggunaan dia tak banyak lah. Penggunaan firqah tu lebih banyak daripada penggunaan al-jam'iyah. Tapi maknanya sama. Maknanya sama, maksud dia sama. Cuma penggunaan perkataan jam'iyah tu tak banyak. Jarang-jarang saja. Penggunaan al-firqah tu lebih banyak. Okey, tengok yang pertama. Firqatu al-kasyafati. Firqatu al-kasyafati. Firqatu kasyafati maksud dia persatuan pengakap. Persatuan pengakap. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, firqatu at-tilmidhi al-askari. Firqatu at-tilmidhi al-askari. Firqah, persatuan, at-tilmiz, tilmizun, murid kan. Al-askari, askar, persatuan murid askar. Kalau kita terjemah satu-satu lah. Kalau kita terjemah harfiah satu-satu huruf, maksud dia persatuan murid lelaki askar. Okey, bukan itu maksud dia. Maksud sebenarnya iaitu persatuan tunas kedek remaja sekolah. Persatuan tunas kedek remaja sekolah, TKRS. Ataupun kalau dalam konteks sekolah menengah, bukan dipanggil TKRS, dia panggil KRS, kedek remaja sekolah. Untuk sekolah rendah, dia tambah lagi perkataan tunas. Tunas kan baru nak tumbuh, kecil lagi lah maksudnya. Persatuan TKRS, Firqatu at-tilmizi al-askari. Supaya senang faham, ingat TKRS, persatuan TKRS, tunas kedek remaja sekolah. Boleh Okey, seterusnya yang ketiga, persatuan yang ketiga,
Firqatu al-fatayati al-muslimati. Firqatu al-fatayati al-muslimati. Persatuan puteri Islam. Persatuan puteri Islam muslimat. Orang muslimat ni orang perempuan yang beragama Islam. Fata maksud dia pemudi. Fatayat maksud dia pemudi. Persatuan pemudi yang beragama Islam. Pemudi ni maksudnya orang-orang muda. Orang muda ni istilah sekarang, budak muda ni dipanggil puteri. Persatuan puteri Islam. Firqatu al-fatayati al-muslimati. Persatuan puteri Islam. Itu yang ketiga. Yang keempat, persatuan yang keempat, al-firqatu al-mursyidati. Al-firqatu al-mursyidati. Persatuan tunas puteri. Persatuan tunas puteri, ataupun kalau sekolah menengah dia panggil Persatuan Pandu Puteri. Persatuan Pandu Puteri untuk sekolah menengah. Sekolah rendah dia panggil Persatuan Pandu Puteri Tunas. Istilah sekarang lah, Persatuan Pandu Puteri Tunas. Dia letak tunas belakang. Kalau istilah zaman dulu, lama-lama dulu, dia panggil, disebut Persatuan Tunas Puteri. Tunas Puteri. Tunas Puteri ya. Sekarang Pandu Puteri Tunas. Dia istilah. Dia berubah sikit sebutan ya. Okey. Dan yang terakhir, Jam'iyatu Al-Hilali Al-Ahmari. Jam'iyatu Al-Hilali Al-Ahmari. Persatuan Bulan Sabit Merah. Persatuan Bulan Sabit Merah. Okey ya. Ada 5 jenis persatuan Ada 5 jenis persatuan dalam konteks pembelajaran awak untuk tahun 5 Okey, kita tengok sebelah kanan pula. Yang sebelah kanan, An-Nadi, kelab. Okey, kelab. Okey, sebenarnya ada 2 kelab saja. Dalam buku teks ada 2 kelab saja. Ditentu, cuma Ustaz tambah satu lagi dah, supaya lebih kefahaman awak tu lebih kuat. Kefahaman awak tentang tajuk ni lebih kuat. Okey, Ustaz tambah lagi satu contoh. Okey, yang pertama, Nadi Al-Lughati. Nadi Al-Lughati, kelab bahasa. Okey, dia datang ke sini kelab bahasa umum sajalah. Tapi Ustaz rasa penggunaan dia sini lebih kepada bahasa Arab lah, sebab kita belajar bahasa Arab kan. Kelab bahasa di sini merujuk kepada kelab bahasa Arab. Ataupun kemungkinan dia buat gambar tu kelab bahasa Melayu, tak apa. Kelab bahasa, tak umum sangat bahasa apa sini kan. Tapi konteks penggunaan dia untuk buku teks awak ni merujuk kepada bahasa Arab lah, sebab kita belajar subjek bahasa Arab. Okey. Yang kedua, Nadi Al-Komputer. Nadi Al-Komputer, kelab komputer. Kelab komputer. Okey. Yang ketiga, Nadi Asy-Syatranji. Nadi Asy-Syatranji, kelab catur. Kelab catur. Kan catur tu berkaitan dengan permainan kan. Okey. Contoh kelab sini, kelab bahasa, kelab komputer, kelab catur. Tiga-tiga contoh ni tidak berkaitan dengan persatuan unit uniform. Sebab tu Ustaz kata Nadi ni digunakan untuk kelab yang tidak berkaitan dengan unit uniform. Kalau yang berkaitan dengan unit uniform, kita gunakan perkataan firqah. Al-firqah. Boleh? Okey, satu lagi pembincangan kita. Okey, kita tengok Ar-Riyadah pula. Perbahasan Ar-Riyadah. Sukan.
Sebagaimana Ustaz cakap tadi, riyadhah ni, sukan ini dia pecah kepada musabaqah, pertandingan, dan mubarah, perlawanan. Tadi kan Ustaz dah tegang mula-mula tadi. Gambar yang mula-mula tadi. Okey, kita tengok perincian dia. Okey, al-musabaqah, pertandingan. Ustaz kata tadi, Ustaz bagi tahu tadi, lebih kepada sukan acara individu. Permainan secara individu, bukan berkumpulan, bukan berpasukan selalunya. Okey, contoh yang pertama untuk musabaqah, pertandingan, iaitu sibaqul jaryi. Sibaqul jaryi, lumba lari. Lumba lari. Acara individu. Walaupun kata Ustaz relay ni Ustaz, bukan lumba berganti-ganti tu ramai. Biasanya kan Ustaz kata tadi, biasanya. Biasanya acara individu. Okey. Okey, sibaqul jari, lumba lari. Contoh yang kedua, musabaqah yang kedua, al-qafzul ali. Al-qafzu al-ali, lompat tinggi. Lompat tinggi. Contoh yang ketiga, al-qafzut tawili. Al-qafzut tawilu. Sorry salah baris. Al-qafzu at-tawilu, lompat jauh. Lompat jauh. Okey, dia tak main beramai-ramai sekali lompat. Lompat seorang-seorang. Lompat seorang-seorang. Okey. Yang keempat, contoh yang keempat untuk musabaqah, ramyu al-jullati. Ramyu al-jullati, lontar peluru. Itu datangkan 4 contoh untuk sukan yang berbentuk musabaqah. Dalam bahasa Arab dia berbentuk pertandingan, selalunya untuk acara sukan secara individu. Dia buat contoh 4 contoh: lumba lari, lompat tinggi, lompat jauh, dan lontar peluru. Bukan terhad kepada 4 ini. Ini contoh dalam buku teks. Kalau semua nak datangkan contoh semua, susah awak nak hafal pula nanti kan, banyak perkataan. Dia bagi setengah saja, supaya awak lebih faham. Okey, bentuk sukan yang dalam bentuk mubarah, al-mubaratu, perlawanan. Ustaz cakap tadi biasanya dalam bentuk berpasukan, berkumpulan. Biasanya digunakan untuk berkumpulan yang ramai. Okey, contoh dia batangkan 5 contoh. Yang pertama, kuratul qadami. Kuratul qadami, bola sepak. Perlawanan bola sepak. Jangan kita sebut pertandingan bola sepak kan. Perlawanan. Penggunaan dia lebih banyak kepada perlawanan. Kuratul qadami. Okey, bola sepak. Yang kedua, kuratus syabakati. Kuratus syabakati, bola jaring. Okey, bola jaring. Dekat sekolah kita pun ada. Yang ketiga, kuratur rishati. Kuratur rishati. Kuratu, bola, ar-rishah, bulu tangkis. Bola bulu tangkis. Apa bola bulu tangkis? Bola bulu tangkis iaitu badminton. Ini pelik sikit. Badminton selalunya orang main individu kan, tapi tak apalah, mesti ada sebab dia gunakan perkataan ini. Sebab itulah kata-kata biasanya. Kebiasaannya perlawanan ni dia sukan yang melibatkan ramai orang. Berkumpulan, berpasukan yang besar. Tak apalah, kita terpaksa ikutlah penggunaan bahasa orang Arab. Cara bercakap macam tu, kita ikutlah. Sebab kita belajar bahasa Arab itu cara dia. Mesti ada rahsia dia. Okey, tak apa. Okey, yang ketiga tu badminton, kuratul rishati. Yang keempat, kuratul yadi. Kuratul yadi maksud dia bola baling. Kuratu, bola. Yadi ni tangan, bola tangan, maksudnya bola baling. Menggunakan tangan.
Kalau bola sepak menggunakan kaki. Dan yang terakhir, contoh yang terakhir untuk perlawanan iaitu al-quratu at-ta'iratu. Al-quratu at-ta'iratu, bola tampar. Bola tampar. Okey. Jadi Ustaz harapkan penerangan yang panjang lebar jugalah, membolehkan kamu faham apa ni seimbas lalu tentang pelajaran dalam tajuk aktiviti co-curriculum. Okey. Sehingga berjumpa lagi dalam siri-siri akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.